Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita sambung bab 1 iaitu nombor nisbah. Okay, kita tengok kita masuk 1.3 iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Okay, untuk pecahan negatif, okay, bentuk dia adalah macam ni, 1/3 ataupun 1/4 ataupun 3/2. Okey, yang ini adalah pecahan positif. Okey, untuk pecahan negatif pula, pecahan negatif, dia ada negatif lah, seperti biasa nombor bulat dia ada negatif di hadapan. 1/3, negatif 2, 1/4, negatif 3/2. Okey, yang ini adalah pecahan negatif. Okey, seterusnya, ingat lagi tak apa ni? Ini adalah garis nombor. Garis nombor ni dia bentuk seperti tulang ikan lah. Okey, yang ni adalah sifar. Okey, garis nombor sifar dia, kalau garis nombor ada pecahan positif dengan pecahan negatif, sifar dia haruslah di tengah-tengah. Okey, macam ni ya. Manakala pecahan positif di mana nombor yang tidak mempunyai negatif, dia akan berada di sebelah kanan, iaitu di sini. Ini adalah pecahan positif. Pecahan positif. Pecahan positif. Manakala untuk pecahan negatif, dia akan berada di sebelah kiri. Okey, ini negatif. Pecahan negatif ya. Pecahan negatif. Okey. Di sini. Okey, dia berbentuk macam ni ya. Okey. Sekiranya, nampak kan daripada sifar ni, sekiranya ke kiri, kalau kita pergi daripada sifar ni, kita bergerak ke kiri, jumlah dia semakin berkurang. Dia adalah semakin berkurang. Manakala kalau kita bergerak ke sebelah kanan, makna dia daripada sifar kan, daripada sifar tu kita bergerak ke kanan, makna dia jumlah dia nombor dia semakin bertambah. Semakin bertambah ya. Semakin bertambah. Dia semakin bertambah. Pada garis nombor ni kan kita nampak nombor-nombor negatif semuanya berada di sebelah kiri, manakala nombor positif, pecahan positif berada di sebelah kanan. Dia sentiasa akan macam tu, dia tak boleh negatif ni pergi ke sebelah kanan, tak boleh. Ataupun pecahan positif ni kalau dia pergi sebelah kiri, tak boleh sebab memang garis nombor ni negatif akan sentiasa berada di sebelah kiri dan positif berada di sebelah kanan. Seterusnya, tengok contoh ni. Dengan menggunakan skala yang sesuai, wakilkan nombor pecahan berikut pada suatu garis nombor. Tengok ya, nombor
nombor pecahan yang cikgu dah bagikan kat sini. Yang ini. Sekejap. Okay, yang ni. Sekejap. Okay lah kotak tu. Okay. Sekarang kita ada negatif 1/5, kita ada 3/5, kita ada negatif 4/5 dan kita ada 1/5. Okey, sekarang kita letak je sifar di tengah-tengah. Ingat sifar akan sentiasa berada di tengah-tengah. Kita letak kat sini. Okey, ini adalah sifar. Okey. Sentiasa ingat kalau nombor yang mempunyai pecahan yang negatif, dia akan berada di sebelah kiri, manakala yang positif akan berada di sebelah kanan. Okey. Kita tengok ni Okey, kita akan letak begini dulu. Okey. Kita kira 5 ke kiri. 1 2 3 okey 4 5. okey 5 ke kiri, kita letak 1. okey, negatif ke positif, kita akan letak negatif kerana nombor yang berada di sebelah kiri sifar adalah negatif. okey, seterusnya kita letak 5 ke kanan. okey, dia mesti seimbang kiri dan kanan mesti seimbang. 4, 5. okey, sini kita letak 1. Kenapa tak ada negatif? Sebab nombor positif akan selalu berada di sebelah kanan. okey, seterusnya kita tengok okey, negatif 1 ni adalah bersamaan dengan negatif 5/5. Kenapa dia 5/5? Kerana kita tengok penyebut ni, penyebut dia adalah 5 dekat bawah kan. Penyebut dia nombor 5 dekat bawah, jadinya negatif 5/5 bersamaan dengan negatif 1. okey. Kerana penyebut dia 5, so kita letak negatif 1 tu bersamaan dengan negatif 5/5, manakala untuk nombor 1 di sebelah kanan tu adalah bersamaan dengan 5/5. okey, kita tengok garisan ni kan. okey, dekat sini, so di sebelah 5/5 tu akan jadi 4/5. okey, negatif 4/5, lepas tu negatif 3/5, negatif 2/5 dan negatif 1/5. okey, jadinya dekat atas ni kita ada nombor negatif 1/5 dan negatif 4/5. so kita tulis dia balik kat sini, negatif 1/5, kerana negatif 1/5 yang kat bawah yang kita kira tadi kan, dia berada di sebelah sifar. Kita letak je di garisan yang pertama tu, negatif 1/5. okey, selepas tu kita tengok negatif 4/5. okey, 4/5 berada di, tengok ni, 1, 2, 3, 4. okey, di garisan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi dia negatif 4/5 berada di sini. okey, lepas tu kita tengok pula nombor positif. okey, ni kan 5/5. okey, dekat sebelah ni akan jadi 4/5, 3/5, 2/5 dan 1/5. okey, dekat atas ni dia ada 3/5 dan 1/5. okey, 1/5 tu
1/5 tu kita nampak dia melebihi 50, dia melebihi 1 kan. Jadinya 1/5 akan berada di sini dan 3/5 akan berada di, kita tengok yang ni, 3/5 ni jadinya 1, 2, 3. Okey, jadinya dekat atas tu 1, 2, 3. Jadinya dia berada di garisan ni 3/5. Okey, seterusnya soalan ni, dengan menggunakan skala yang sesuai, wakilkan pecahan berikut pada suatu garis nombor. Okey, seperti soalan yang sebelum ni, penyebut dia sama kan, 5. Jadinya untuk soalan ni penyebut dia lain-lain. Yang ni penyebut dia 6, 3, 2, 3. Okey, jadinya kita tengok mana satu penyebut yang besar. Okay, penyebut yang besar adalah 6. Jadinya semua tu kita kena tukar penyebut dia kepada 6. Okey, contoh yang 3 ni kita kena darabkan dengan 2 penyebut dan okey, dua belah tu atas dengan bawah mesti darab dengan nilai yang sama. Okey, untuk 2 kita darab dengan 3 atas dan bawah tu, dan 3 pula kita darab dengan 2. Okey, jadinya nombor yang baru akan jadi, kita tulis dia balik, 5/6. Lepas tu negatif 2/6, 3/6, dan 4/6. 4/6. Okey, ni adalah nombor baru. Setelah kita tukarkan penyebutnya. Okey, sekarang kita nampak di bawah tu kosong dia berada di tengah-tengah. Okey, dah betul dah. Lepas tu dia ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 kan. 6 ke kiri bersamaan dengan negatif 1, manakala 6 ke kanan ke 4, 5, 6 adalah positif 1, kerana nombor negatif akan sentiasa berada di sebelah kiri dan nombor positif akan berada di sebelah kanan. Okey, seterusnya kita tulis je balik macam tadi. Okey, untuk garisan yang pertama ni, okey, yang ni dulu, kita mula dari sini dulu. Okey, penyebut dia adalah 6. Jadinya negatif 1 ni bersamaan dengan negatif 6/6. Lepas tu negatif 5/6, negatif 4/6. Okey, negatif 3/6. Lepas tu negatif 2/6. Okey, dah berapa nombor dah? 1, 2, 3, 4. Okey, saya sambung. Negatif 1/6. Okey, dapat contoh kan, sampai negatif 1/6. Okey, lepas tu kita dapat sifar. Okey, tengok kat atas tu, nombor negatif kita adalah ni dan ini. Mana yang ini dengan yang ni. Okey, negatif 5/6 adalah di sini. Okey, negatif 2/6 berada di mana? Okey, berada di berada di 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1,
2. Okey, dia berada di kedudukan kedua kan, jadinya 1, 2. Negatif 1/3 di mana nombor asal bagi negatif 2/6 adalah negatif 1/3. So kita letak dia 1/3 di sini. Okey, seterusnya nombor positif. Nombor positif yang kita ada dekat atas ni adalah 1/2 dengan 2/3. Okey, kita tulis je balik 1 bersamaan dengan 6/6. Lepas tu 5/6, 4/6, 3/6. Okey, 3/6, 2/6 dan 1/6. Okey, sekarang kita tengok 3/6 di bahagian 1, 2, 3. Okey, di garisan yang ketiga daripada sifar 1, 2, 3. Okey, 3/6 nombor asal dia adalah 1/2. Jadinya kita tulis 1/2 dekat sini. Dan nombor yang seterusnya adalah 4/6 di mana dia berada di sebelah 3/6 je. So dia berada di garisan yang keempat kan, garisan yang keempat sebab ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dia berada di garisan ni. Jadi nombor asal untuk 4/6 adalah 2/3. Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, kita masuk kepada subtopik 1.3.2 iaitu kita membandingkan dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey, di mana untuk asalan ni tadi cikgu dah terangkan bahawa jika nombor negatif dia semakin ke kiri, maknanya dia adalah semakin berkurang. Manakala kalau nombor positif dia semakin ke kanan, maknanya dia nilai dia adalah semakin bertambah. Okey, untuk ni dia cikgu ada bagi nota kat sini. Nilai pecahan positif adalah sentiasa lebih besar daripada nilai pecahan positif. Okey, tak ada positif negatif. Okey, pecahan negatif di mana maksud dia seperti nombor bulat juga, nombor positif adalah lebih besar daripada nilai pecahan negatif. Okey, untuk soalan A ni, soalan contoh ni, banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib yang menaik. Okey, kita tengok penyebut dia tak sama kan, jadinya kita kena samakan penyebut dengan nombor yang lebih besar iaitu 10. Kita samakan semua ni dengan penyebut dia 10. Okey, yang ni kita kena darab dengan 5, darab dengan 2, okey, jadi nombor yang baru adalah 1/2. Nombor yang baru adalah 5/2, negatif 1/10, 8/10. Ini 10, maaf, 10, 8/10. Lepas tu negatif 2 darab 2, 4, 5 darab 2, 10 dan 3/10. Okey, ini adalah nombor yang baru. Okey, seterusnya kita tengok kedudukan dia berada di mana. Okey, tadi kita dah kira sesuatu kan. Okey, kita cuba je letak dia punya nombor yang sedia ada ni. Okey, kita tengok ke sebelah kiri dulu di mana nombor negatif. Okey, ni dengan ni. Okey, semestinya nombor 1/10 akan berada di sini
dan seterusnya nombor 4 akan berada di belah belakang ni. Okey, untuk nombor negatif ni, kalau nilai negatif tu semakin besar, makna dia nombor dia semakin kecil. Okey, kalau ni negatif 4/10 ni asalan dia adalah negatif 2/5. Letak kat sini 2/5. Okey. 2/5. Okey, seterusnya kita tengok nombor positif. Nombor positif yang kita ada dekat sini adalah 5/10, 8/10 dan 3/10. Okey, di mana dia berada di, okey, kita kira first yang paling kecil adalah 3. 1, 2, 3. 3/10. Lepas tu yang ni dah, kemudian 5. 3, 4, 5. 5/10 dan seterusnya 5, 8. Okey, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 dekat sini. Di mana nombor asalan bagi 8/10 adalah 4/5. Okey, yang ni kita tulis 4/5. Okey, 4/5. Lepas tu nombor asal untuk 5/10 adalah 1/2. 1/2. Okey, 3/10 still sama. Okey, jadinya dia minta kita cari mengikut tertib menaik. Dia suruh kita susun nombor tu mengikut tertib yang menaik. Jadinya kita mesti tengok. Okey, kita tengok yang ni. Kalau menaik, makna dia kita kena ke kanan. Kita kena ke kanan. Okay. Jadinya untuk soalan ni kita kena pergi daripada kiri ni ke kanan. Okay, kita susun je balik. Okay, jawapan dia adalah negatif 2/5. Lepas tu negatif 1/10. Okay. Lepas tu 3/10, 1/2 dan yang terakhir adalah 4/5. Okay, itu adalah susunan menaik ni. Okay, susunan menaik bagi soalan ni. Okay, seterusnya soalan yang terakhir. Ini dia nak mengikut tertib menurun. Okay, sebelum tu kita tengok penyebut dia sama ke tak. Okay, kalau tak sama, kita samakan dengan yang lebih besar, iaitu penyebut nombor 8. Okay, 4 ni kita darabkan dengan 2. Lepas tu darab dengan 2. Ni darab dengan 4. Okey, jadi nombor baru dia adalah negatif 1, 2/8, negatif 1 per sekejap. Tak ada negatif 1/8, negatif 6/8 dan negatif 4/8. Okay, ini adalah nombor baru bagi soalan ni. Okay, kita letak nombor dia. Okay, kita tengok dulu nombor negatif. Negatif yang ada adalah negatif ni. Cikgu bulatkan nombor kuning tu. Okay. Okay. First, apa yang kita kena buat adalah yang paling kecil adalah negatif 4/8. Jadinya dia akan berada di sini. 1, 2, 3, 4. Negatif. Okey, nombor asal dia 1/2.
Lepas tu 6. 4, 5, 6. 68 ni nombor asal dia adalah negatif 3/4. Dan 4, 5, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Yang ni bersamaan dengan 8/8 di mana dia adalah bersamaan dengan negatif 1. Okey, tengok yang ni bentuk dia adalah pecahan bercampur, iaitu 1, 2/8. Okey, dia adalah melebihi 1, jadi dia ke kiri. Okey, 1, lepas tu 8. Okey, dia dekat sini. Negatif 1, 1/4. Okey, sebab daripada 1 ni, lepas tu kat sini dia bertambah 8 kan, 9, 10. Kiranya 1, kat sini 2, kat sini 1, 2 contoh. Kiranya ni adalah negatif 1, 0/8. Lepas tu sebelah ni adalah negatif 1, 1/8. Lepas tu yang ni adalah negatif 1, 2/8. Okey, kita tengok nombor positif. Nombor positif yang ada dekat sini adalah 1/8. Okey, kita sini 1/8 akan berada di sini. Nombor asal dia pun sama, 1/8. Lepas tu dah dapat ni. Okey, dia nak kita cari tertib menurun. Okey, jika tertib menurun, okey, yang ni kita akan ke kiri. Okey, daripada kanan bergerak ke kiri. Okey, jadinya jawapan untuk tertib menurun tertib menurun dia sama dengan negatif daripada kanan ke kiri kan. Okay, so kita tulis 1/8, lepas tu negatif 1/2, so negatif 3/4, dan negatif 1/4. Okay, itulah sahaja jawapannya. Okay, itu sahaja untuk subtopik ni. Okay, kita sambung lagi kelas minggu depan ya. Okay, terima kasih.